wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Abdul Jabbar bin Muhammad untuk kelas tuition geografi ya. Okey, pertama sekali Cikgu nak minta seorang baca doa, boleh tak? Hifzan Takif. Disebabkan dia masuk awal, Cikgu lantik dia sebagai ketua kelas. Boleh Hifzan? On mic. Boleh cikgu. Okey, mulakan. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hibbataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, pada hari ini kita akan mulakan kelas yang pertama iaitu tajuk jadual dan graf. Jadual dan graf ini merangkumi beberapa kaedah ataupun kemahiran geografi yang perlu anda memahami dan juga mahir untuk untuk melaksanakan ataupun untuk membuat jadual dan juga graf. Okey, jadual dan graf ini biasanya akan dipraktikkan melalui kerja lapangan geografi. Okey, untuk tingkatan 3 ni setiap sekolah wajib melaksanakan kerja lapangan geografi. Maka dalam kerja lapangan geografi ini awak perlu perlu buat jadual, perlu buat graf dan juga chart pie. Untuk tingkatan 3 ni ada 2 sahaja tajuk berkenaan dengan kemahiran. Okey, cikgu share buku teks buku teks cikgu dah sebarkan dalam ni dalam grup Telegram. Awak boleh buka sini. Okey, ni tajuk kemahiran geografi. Ada 2 tajuk sahaja, jadual dan graf. Satu tajuk iaitu bab 1 dan juga chart pie. Tajuk yang kedua bab 2. Okey, kemahiran geografi dalam bahagian ini merangkumi kemahiran membina jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah, graf gabungan dan chart pie. Okey, itu yang cikgu sebutkan tadi. Ia merangkumi kerja-kerja memahirkan awak untuk melaksanakan ataupun melukis dengan sendiri jadual, graf bar, graf garisan dan juga chart pie. Okey. Dalam jadual dan graf ini kita memerlukan susunan maklumat yang cantik, yang mudah difahami dan yang lebih tersusun. Itu fungsi jadual. Ada orang tanya, kenapa cikgu kalau petikkan saja tak perlu jadual pun tak apa? Itu tak boleh. Dalam konteks kita belajar, kita ada cara dan juga kaedah-kaedah tertentu yang boleh menjadikan apa yang kita belajar itu bersifat akademik. Kalau kita conteng-conteng, kita tak ada jadual, maka maklumat yang kita nak pamerkan pada orang tu cacar merbah. Jadi sebab tu kalau awak tengok pada keadaan sekarang ni, orang tak suka baca teks yang panjang-panjang. Jadi orang lebih suka kepada jadual. Setiap hari laporan COVID-19 ni
kita buat dalam bentuk jadual. Yang bagusnya sekarang ni pihak-pihak tertentu menunjukkan data terus kepada peta Malaysia. Contohnya Perak berapa orang yang dijangkiti COVID-19, Kelantan berapa orang. Itu sebenarnya bertitik tolak kepada jadual. Kalau kita tak ada jadual, macam mana kita nak pamerkan maklumat itu? Tetapi dalam situasi sekarang ni, jadual lebih kepada infografik. Kalau sebut bahasa yang moden sekarang ni, lebih kepada infografik. Jadi orang tak perlu lagi baca teks yang panjang-panjang. Jadi orang tengok jadual pun orang boleh faham apa yang hendak dipamerkan dalam maklumat dalam jadual itu. Itu fungsi jadual. Dan juga graf pun samalah. Graf tu kalau awak ini bentuk graf Kalau awak pernah tengok dalam berita ke apa ke, dia lebih pamerkan keadaan graf macam ni. Mereka tidak lagi mempamerkan teks yang panjang-panjang. Tambahan pula pelajar pada hari ni, awak sekalian ni merupakan generasi baby boomer. Baby boomer ni dia lebih kepada benda-benda yang ringkas. Kalau dalam kelas tu, kalau cikgu kat depan tu bercakap je kat depan, tak ada joking, tak ada selit apa-apa, memang tidurlah awak jawabnya. Jadi itulah yang cikgu sampaikan kepada wakil ibu bapa, sebab kaedah cikgu ni berlainan. Ramai yang tanya mana notanya apa kan. Memang cikgu boleh bagi nota, tapi adakah pelajar cikgu ni baca yang panjang-panjang gitu? Lebih baik cikgu buat video macam ni, awak boleh replay banyak-banyak pun tak apa. Sebab baby boomer ni, cikgu buat kajian berkaitan dengan psikologi pelajar ni, dia nak benda yang lebih ringkas. Benda yang lebih ringkas ni macam TikTok, IG, dia boleh pamerkan maklumat juga. Jadi itu pentingnya jadual dan graf. Tetapi ia direvolusi ataupun dia ditransformasi kepada benda yang lebih infografik pada hari ini. Yang lebih kepada lebih moden lah. Macam ada apps yang tertentu. Contoh cikgu ambil TikTok. Cikgu buat kajian juga kenapa budak-budak sekarang ni dia suka TikTok. Bila cikgu perhatikan, kalau budak kelas cikgu tu hampir keseluruhan ada akaun TikTok. Jadi cikgu pun terpaksa mengikut arus kemodenan yang baby boomer ini hadapi. Maka cikgu buat juga akaun TikTok. Tetapi cikgu buat untuk pembelajaran saja. Bukan untuk prank ke apa ke, tak ada kan. Jadi kita gunakan dengan cara yang berbezalah untuk pembelajaran kita. Cikgu. Siapa nak bertanya tu? Ada? Ada orang nak masuk cikgu. Ada orang nak masuk. Sekejap. Oh, cikgu kena stop dulu present baru dia boleh masuk. Ada? Dah. Ada lagi? 25 orang. 27. Cikgu dimaklumkan ada beberapa pelajar daripada MCKK ada hal keluarga. Jadi yang tu tak apa, cikgu akan bagi video recording ni. Setiap kelas kita ni cikgu buat recording ya. Jadi tak payah risau, nota ke
maklumat yang ni awak tak akan terlepas. Jadi cikgu akan recording. Yang penting awak kena hadir dalam kelas ni jugalah. Jangan ada recording, tak nak masuk kelas pula. Nanti buang masa, buang duit keluarga awak bayar kat cikgu. Jadi kena hargai apa yang keluarga awak buat. Okey, ada lagi. Dia kalau cikgu present ni, dia tak boleh nak admit. Sebab tu cikgu perlu tunggu masuk semua. Cakap ni 28 orang. Okey, apa yang anda pelajari hari ini iaitu menerangkan ciri-ciri dan kegunaan jadual serta graf. Menjelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Dalam bab ini kita akan belajar 3 benda. Graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Graf gabungan ni dia gabungan antara graf bar dan juga graf garisan. Okey, contohnya kita nak tahu situasi suhu dan hujan di sesuatu kawasan, maka graf gabungan adalah graf yang paling sesuai untuk kita lukis. Okey, membina jadual berdasarkan maklumat yang diperoleh. Sambil-sambil tu awak boleh buka Telegram, buku teks. Cikgu berdasarkan buku teks. Sebab geografi ni memang ilmu utama dia dengan buku teks. Jadi cikgu akan gunakan dulu dengan buku teks. Selebihnya baru cikgu bagi penerangan. Itu pun berdasarkan buku teks juga. Okey. Masih ada lagi yang nak admit. Okey, seterusnya membina jadual berdasarkan maklumat yang diperoleh. Macam cikgu jelaskan tadi, bila awak dapat maklumat yang awak dapat dalam teks, dalam bentuk teks, maka anda perlu membina jadual. Okey. Yang seterusnya membina graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan berdasarkan jadual. Dan yang terakhir mentafsir jadual graf bar mudah dan graf garisan mudah serta graf gabungan. Yang tu last sekali. Mungkin kalau sempat hari ni kita habiskan hari ni semua. Kalau tak sempat kita sambung sikit besok. Dan besok tu kita akan adakan sesi pentaksiran. Sesi pentaksiran bermaksud awak kena buat soalan-soalan yang cikgu bagilah. Untuk menguji kemahiran awak, untuk menguji kefahaman awak. Okey, seterusnya murid boleh melukis graf berdasarkan jadual yang tertentu. Cikgu. Ya. Cikgu tengah share screen ke? Apa dia? Cikgu tengah share screen ke? Apa dia? Cikgu tengah share screen ke? Share screen tak? Okey. Tengah share screen. Tak. Cikgu tunggu ni dua orang lagi masuk. 2-3 orang lagi. Kalau cikgu share screen, yang lain tak boleh masuk. Okey, macam ni lah. Kalau siapa nak masuk, semua kena maklumkan cikgu. Okey, cikgu share dulu sebab kita nak teruskan pembelajaran ni.
Okey, nampak? Nampak? Nampak cikgu, nampak. Okey. Seterusnya murid boleh melukis graf berdasarkan jadual yang tertentu. Jadual tersebut pula hanya boleh diambil dari data yang dikumpul melalui pelbagai kaedah. Yang macam cikgu cakap tadi, bila awak dapat teks, berdasarkan teks tu ada maklumat. Dalam teks tu ada maklumat, biasanya data yang diperlukan untuk awak bina jadual. Jadi bila awak dapat teks tu, buat jadual, bina jadual, maka selepas adanya jadual, barulah boleh buat graf. Okey, jadual dan graf. Jadual bermaksud merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat secara lebih tersusun. Okey, ini maksud yang sahih lah. Kalau buku rujukan mungkin maksud dia berlainan. Sebab itu cikgu lebih galakkan supaya anda menggunakan buku teks yang lebih utama. Cikgu merupakan salah seorang panel bagi penyemakan buku teks. Sebelum buku teks disebarkan kepada pelajar, ada satu panel untuk semak. Jadi cikgu salah seorang panel yang menyemak buku teks yang ditulis oleh penulis. Jadi kerja kita memang kita nak pastikan buku teks ini berkualiti yang sampai maklumat kepada pelajar tu adalah maklumat yang sahih. Okey, graf pula merupakan rajah yang terdiri daripada bar ataupun garisan untuk menunjukkan pertalian. Pertalian ni adalah perkaitan antara komponen-komponen yang dikaji. Okey, kalau awak nampak dalam skrin ni, okey, yang tinggi rendah ni adalah graf bar. Ini adalah bar lah. Manakala yang bawah ni, yang garis ni merupakan garisan. Ni graf garisan. Ini graf bar. Okey. Cara nak mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan. Okey, empat benda yang perlu ditafsirkan iaitu jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Yang mentafsir ni yang terakhir sekali dalam bab ini. Okey, cara nak mentafsir, perhatikan kaedah. Yang kedua, perhatikan maklumat di dalam jadual dan paksi menegak serta paksi mendata. Kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum. Huraikan aliran perubahan. Huraikan isi tersirat berdasarkan data. Berdasarkan data. Buat rumusan secara keseluruhan. Yang terakhir, rumusan secara keseluruhan. Yang mana awak perlu buat kesimpulan bila membuat pentafsiran ni, kena ada kesimpulan. Contohnya berdasarkan maklumat yang diberi, maka jelaslah bahawa keadaan cuaca dan iklim di Malaysia sedikit berubah. Perubahan ini disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia yang sukar dikawal akibat daripada pembangunan. Contoh yang cikgu bagi tahu tadi, contohlah kesimpulan. Awak boleh buat idea awak sendiri berdasarkan tafsiran kepada teks yang diberi. Katalah teks yang awak dapat tu merupakan perubahan cuaca. Perubahan cuaca dan iklim. Jadi kesimpulan awak sudah tentulah berkaitan dengan keadaan cuaca dan iklim pada hari ini. Hari ini berlakunya perubahan cuaca. Apa yang menyebabkan
berlaku perubahan cuaca. Dan juga berlaku perubahan iklim. Apa yang menyebabkan berlakunya perubahan iklim? Yang benda-benda macam ni lah yang awak boleh buat kesimpulan, dan kesimpulan itu mendapat markah yang baiklah untuk mentafsir. Okey, ciri-ciri dan kegunaan jadual. Yang ni okey, yang pertama sekali, jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data dan maklumat secara lebih tersusun. Data dan maklumat yang dipersembahkan dalam bentuk jadual lebih mudah dibaca. Yang ni cikgu jelaskan tadi. Okey, cikgu baca lagi sepintas lalu untuk awak mengetahui apa ciri-ciri dan kegunaan jadual. Okey, ciri jadual ni mesti ada tajuk, data dan maklumat serta sumber yang bersesuaian. Maksudnya ada 4 dalam jadual ni. Yang pertama sekali tajuk lah, tajuk ke atas. Yang kedua data yang perlu awak dapatkan, dan maklumat yang perlu dimasukkan, serta sumber yang bersesuaian. Bila bina jadual, jangan lupa letakkan sumber kat bawah. Contohnya Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2019. Itu adalah sumber. Okey, kegunaan jadual. Data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat, ataupun disebut juga variable. Variable ataupun pemboleh ubah. Okey, pengkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. Yang ni yang cikgu sebut tadi berkaitan dengan infografik. Pada masa kini jadual mungkin ada, tetapi ia ditransform kepada bentuk infografik yang lebih menarik orang tengok. Keadaan sekarang ni kan pelajar ataupun rakyat Malaysia lebih kepada grafik. Dia suka tengok grafik, carta-carta yang berbentuk grafik lah. Kalau dulu mungkin tradisional macam tu je, 4 segi gitu jadual. Tapi sekarang ni lebih banyak grafik-grafik yang dipersembahkan. Kalau pelajar yang mahir PowerPoint, boleh gunakan ni. Sebab itu kalau pelajar cikgu galakkan guna TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, ataupun menggunakan perisian komputer untuk membuat jadual. Untuk bina jadual, guna PowerPoint. Untuk susun jadual ataupun nak lukis-lukis data tu, guna nak susun-susun data tu guna Microsoft Word, ataupun apa saja yang boleh awak lukis lah. Drawing pun boleh, PowerPoint pun boleh, Excel pun boleh. Excel lagi baik untuk menyusun data dan juga maklumat. Awak sekolah mesti, cikgu lebih suka pelajar ni dia lebih tahu daripada peringkat sekolah. Bila dia dah membesar dengan keadaan macam tu, maka tidak susah lagi untuk belajar di peringkat yang lebih tinggi. Contoh di peringkat universiti, awak boleh fokus kepada benda lain. Zaman cikgu dulu masuk universiti baru tahu email. Zaman sekarang budak kecil-kecil pun dah tahu email, dah ada email. Zaman cikgu dulu masuk universiti baru ada akaun email satu. Lepas tu baru tahu pendrive tu apa. Jadi lambat. Zaman sekarang ni lebih tahu daripada awal lagi.
Di peringkat awak sekolah dah tahu. Okey, ini contoh jadual Jadual 1. Jadual 1.1 jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah. Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ini dekat dengan TKC ada beberapa orang pelajar TKC dekatlah ni. Di kawasan Negeri Sembilan. Okey, jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah Negeri Sembilan pada tahun 2016. Okey, J ni Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Ni kalau awak susah nak hafal, awak ingat ni je. Kalau awak susah nak hafal, memang cikgu nak tunjuk cara. Okey, cikgu nak stop screen sekejap Cikgu nak tunjuk cara nak hafal apa tu? Cara nak hafal bulan. Okey, ni tangan awak ni bermula dengan ruas ni. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Yang ke atas ni yang 31. Yang ruas ni, yang ke atas semua ni 31 hari bulan. Okey, yang lekuk bawah ni 30, ada 29, ada 20, ada 28. Itu bukan tahun lompat. Okey, Januari. Januari nampak tak penumbuk cikgu ni? Ni. Januari ke atas ni ialah 31 penuh. 31 penuh Januari. Ni gini. Januari, Februari bawah ni. Februari ni apa tu? Bukan 31 lah, dia ada 28 ataupun kalau tahun lompat 29. Lepas tu yang atas ni lagi 31 Mac. Mac ada 31. April setakat 30. Mei 31. Jun 30. Jun 30. Julai 31. 31. Lepas tu Ogos pula sini. 31. 31. Bawah September 30. 30. Oktober 31. November 30. Disember 31. Okey. Ni contohlah untuk awak ingat. Okey. Okey, seterusnya berkaitan dengan jumlah jumlah hujan mm ni milimeter. Ni sumber yang cikgu cakap tadi. Setiap jadual mesti ada sumber. Sumber Jabatan Meteorologi Malaysia 2016. Okey, para pelajar yang mengikuti kelas cikgu pada hari ini mungkin satu hari nanti jadi pegawai meteorologi. Meteorologi ni pegawai kaji cuaca. Pegawai kaji cuaca ni memang seronok kerja dia. Memang boleh tengok maps secara secara dekat. Lepas tu boleh pergi ke boleh tengok angkasa. Itu awak kena aplikasi dengan fizik lah. Kalau kat sekolah nanti tingkat 4 belajar fizik. Boleh jadi pegawai kaji cuaca yang cemerlang lah. Okey, Januari 117. Februari 189 milimeter mm. April 234, Mei Mac 10.6, April 234, Mei 239.2, Jun 83, Julai 92.2, Ogos 57.6, September 48.4, Ogos 25.2,
November 193.2, Disember 175.8. Okey, keseluruhannya adalah jumlah hujan dekat Kuala Pilah ni iaitu 1465.2 mm. Kalau dalam soalan yang kena bahagian B jawab mesti letak ni parameter ni, unit mm. Kalau awak tulis 1465.2 tak ada mm, markah bergantung kepada budi bicara guru awak lah, guru mata pelajaran. Kalau tak ada mm dia tak bagi, tak adalah markah, rugi 2 markah ataupun 1 markah. Okey, jadual 2. Keadaan berbeza sedikit. Ni jadual hujan bulanan. Ini jadual sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 Alfa pada tahun 2016. Kalau awak di tingkatan 1, jadual pelajar hadir ke sekolah. Jadual pengangkutan yang digunakan untuk pelajar hadir ke sekolah. Itu bentuk jadual. Sumbernya soal selidik. Okey, jadual 2 ni membayangkan kerja lapangan yang awak perlu buat. Contoh, kalau kerja lapangan awak tidak ada sumber yang macam ni. Sumber daripada pihak autoriti. Tetapi sumber yang awak dapat itu hanyalah dalam daripada soal selidik. Jadi sumber kan jadual mesti ada sumber. Jadi awak kena tulis macam ni. Sumber soal selidik ataupun kalau siapa yang bagi data ni sumber guru mata pelajaran geografi. Boleh juga. Sumber dari pemerhatian. Yang penting kena ada sumber. Ni untuk kerja lapangan. Kerja lapangan kan awak kena buat soal selidik. Jadi data yang awak dapat tu mestilah daripada soal selidik ataupun bentuk pemerhatian ataupun daripada kajian lepas ataupun daripada kajian perpustakaan. Awak kena tulis sumber mana yang awak dapat. Sebab tu kalau buat kajian lapangan, kalau tak ada sumber, markahnya sangat-sangat kurang. Sebab tu juga dunia akademik memerlukan sumber. Dia tak boleh plagiat. Dia tak boleh ambil cetak orang punya, copy paste orang punya walaupun dalam internet. Sebagai rujukan boleh, tetapi kalau kita buat salin macam ni, kita kena tulislah sumber daripada blogspot apa, daripada website apa. Okey, ni jadual yang kedua. Okey, kaedah pengumpulan maklumat yang cikgu maksudkan tadi untuk kerja lapangan. Untuk kerja lapangan ada beberapa kaedah yang perlu awak buat, dan dalam kerja lapangan ni cikgu tak tahu awak ada buat ke tak tingkatan 1 dan tingkatan 2. Ada buat tak? Kerja lapangan, folio ataupun kerja kursus dipanggil. Kerja kursus pun panggil, folio pun panggil. Yang betulnya kerja lapangan geografi tingkatan 3. Kalau tingkatan 3 lah. Kalau tingkatan 2, 1 kerja lapangan geografi tingkatan 1. Tahun lepas mungkin tak dapat nak jalankan sebab COVID-19. Mungkin tingkatan 1 ada kerja lapangan geografi. Kalau di sekolah cikgu ada, cikgu melaksanakan kerja lapangan geografi untuk pelajar tingkatan 1 dan pelajar tingkatan 2. Tahun lepas pelajar tingkatan 3 tak sempat buat ataupun buat juga tetapi secara online. Okey. Kaedah pengumpulan maklumat, terdapat beberapa kaedah boleh digunakan untuk mengumpul maklumat.
Antaranya termasuklah kaedah pemerhatian, kaedah temu bual, banci, soal sidik dan rujukan kepustakaan. Rujukan kepustakaan ini lebih kepada sumber-sumber yang awak dapat daripada internet. Ni contoh cikgu tunjuk daripada buku, majalah, risalah, keratan akhbar, laman web atau cakrapadat. Okey, ni rujukan kepustakaan. Yang lain-lain seperti soal sidik, banci, kaedah temu bual dan juga kaedah pemerhatian dilakukan secara terus. Awak jumpa responden terus tanya, dia jawab. Itu temu bual. Kalau ada borang, banci. Contoh bancian penduduk yang dilakukan baru-baru ini. Disambung pula pada hujung tahun lepas. Patutnya setakat bulan 10 tak silap cikgu. Bancian tahun 2020 tu setakat bulan 10 tak silap cikgu. Tapi disebabkan COVID-19 ni disambung sehingga hujung tahun lepas oleh Jabatan Perangkaan. Soal sidik ni ada borang pula. Borang soal sidik tentang cara murid datang ke sekolah. Nama murid siapa? Kelas tingkatan 3 Mutiara. Cara datang ke sekolah tandakan ni. Jadi borang soal sidik ni awak kumpul-kumpul dan lukis ataupun bina jadual. Bina jadual macam ni lah. Ni jadual yang merangkumi bas berapa, kereta berapa, teksi dan sebagainya. Macam ni. Bergantung kepada jenis tajuk pada soal selidik tersebut. Okey, ciri dan kegunaan graf. Tadi dah panjang lebar cikgu cerita pasal jadual. Kini tentang graf. Tiga 30 orang. Okey, tentang graf Graf Bermuda. Ciri-ciri graf Bermuda ialah graf terdiri daripada paksi menegak, paksi mendata, tajuk dan petunjuk. Ciri bar dilukis secara menegak dan mendata. Okey, menegak mendata macam mana? Ni cikgu tunjuk. Lukis-lukis sikit. Ini apa ni? Ada. Okey, cikgu nak melukis kejap Drawboard. Mana drawboard? Whiteboard. Okey, ni menegak, ni mendata. Okey. Jadi paksi Y, paksi X, menegak dan mendata. Untuk awak buat jadual ni graf sebelum awak buat graf mesti ada jadual. Okey, jadual yang awak telah susun. Okey, dan jadual ni mesti ada sumber, tajuk, data dan maklumat dalam ni. Data sini, maklumat pun sini. Ni dalam sebelum buat graf ni mesti ada jadual ni. Okey, graf pula terdiri daripada graf Bermuda, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, graf Bermuda dia ada bar hanya satu sahaja.
Ni Januari, Februari, Mac, April. Ni graf mudah. Nampak Nampak tak? Respon. Nampak cikgu. Okey. Ni graf mudah. Dia ada paksi menegak. Ni paksi menegak. Paksi menegak X ke Y. Okey, ni paksi menegak, paksi mendata. Yang mana nak letak paksi menegak, paksi mendata bergantung kepada maklumat dalam ni. Okey, kalau tadi berkaitan dengan data kita tadi mana? Ni data kita ni berkaitan dengan cara murid tingkatan 3 mutiara datang ke sekolah. Ni paksi menegak, ini paksi mendata. Okey. Pergi ke page yang kedua. Okey, graf garisan. Graf garisan macam tu. Ni paksi menegak, paksi mendata. Tajuk kena ada. Petunjuk kena ada. Ni item-item kat sini ni kena ada. Ini kena ada Itu cara buat graf garisan. Okey, graf garisan ni biasanya untuk suhu ataupun jumlah kemalangan. Kemalangan jalan raya. Okey, buat macam ni. Untuk graf garisan mudah. Okey. Seterusnya graf gabungan. Graf gabungan. Okey, graf gabungan dia gabungan antara graf bar dengan graf garisan. Okey ni. Okey, itu graf gabungan antara graf garisan, graf bar. Ini adalah graf gabungan. Okey dah. Berkaitan dengan apa tadi? Okey, dengan kegunaan satu lagi, ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Okey, untuk kita nak bagi graf kita tu cantik, kita kena ukur betul-betul ni. Kenapa boleh jadi ni setakat 12 je. Itu awak kena bahagikan. Panjang ni, biasa panjang ketageran ni sampai 20 lebih je. Tapi kalau tengah-tengah macam ni, kena bahagikan dengan 14. Jadi jumlah yang tinggi, yang paling tinggi ni, 12 ni kena 12 ni katalah jumlah yang paling besar lah. 400,000. 400,000 kena bahagi dengan 14. Dia keluar berapa? Ada kalkulator. Cikgu suruh sediakan kalkulator kan.
400,000 kali dengan 14. Jadi 28571. 28571 ini mewakili 1 cm. Yang paling tinggi ni jadi kat sini ni kena 28,000 lah ataupun lebih. 30 ke 31, 30,000, 60,000, 90,000. 120,000, 150,000. Macam tu maksud cikgu. Dan yang tertinggi sekali 400,000 kat sini. Itu perlunya kita buat jumlah tertinggi bahagi dengan jumlah bahagi dengan 14. 14 tu ketinggian graf. Okey, jap cikgu nak buat balik. Awak boleh tengok ni kat link di ruangan chat tu boleh terus buka Jamboard cikgu ni. Okey. Ni jumlah tertinggi ni mesti 14 baru dia ngam-ngam cantik. 15 jadi terpanjang kat sini pula. 16 jadi panjang gitu. Jadi tak center lah kertas graf awak. Jadi cikgu nasihatkan setakat 14 sahaja. Kalau tadi cikgu bagi jumlah yang tertinggi 400,000 bahagi dengan 14. Jadi yang dia keluar 28 14 28,571. Okey. Ini awak genapkan kepada 30. Jadi sini 30, sini 60, sini 90, sini 120, 150, 180, 210, 240, 270, seterusnya sampailah 14. Okey. Macam tu. Baru dia keluar 400,000 ni. Ni cara nak melukis graf nanti. Awak kena lukis graf. Kena lukis graf ni. Jadi maklumat yang awak dapat nanti akan dibahagikan dengan 14. 14 ni mewakili ni tingkat-tingkat dia ni. Okey. Okey, ni contoh contoh graf bar. Graf bar bagi tajuk cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah pada tahun 2016. Okey, petunjuk mesti ada sebelum ini awak buat petelakar. Petelakar mesti ada tajuk, petunjuk dan sebagainya tu. Untuk ni juga dia kena baru boleh share. Okey, petunjuk ni satu markah ataupun dua markah. Sini ada markah ni. Setiap ni ada markah. Kenapa kena request Patut cikgu dah share sebenarnya.
Ya, cikgu share. Cikgu share, nanti tak payah nak request. Okey, cikgu share kat sini. Okey, awak ambil yang bawah sekali ni. Yang bawah sekali ni cikgu dah open to share. Everyone Jadi semua boleh tengok. Okey, ni apa graf yang cantik lah. Ni ada warna menunjukkan petunjuk, ada skala 1 cm mewakili 1 orang. Yang tadi 1 cm mewakili 30,000 orang. Kalau untuk 400,000 yang cikgu kira tadi. Ni bergantung kepada maklumat yang awak dapat. Yang tadi cikgu hanya tunjuk contoh 400,000 sahaja. Okey, kalau bergantunglah kepada maklumat yang awak dapat. Contoh ni maklumat yang awak dapat dalam buku teks ni, cara datang ke sekolah menggunakan ni dengan jalan kaki paling ramai 12 orang. Mungkin pelajar ini berdekatan dengan sekolah. Okey, yang kedua tertinggi iaitu dengan bas. Menaiki bas 7 orang. Yang tiga tertinggi iaitu 5 orang menaiki kereta. Yang keempat tertinggi iaitu naik basikal 4. Dan yang paling rendah sekali motosikal. Motosikal hanya 2 orang saja. Okey, campurlah berapa ni? 4 tambah 2, 6. 6 tambah 7, 13. 13 campur 5, 18. 18 campur 12, jadi 30 orang semua sekali. Okey, itu yang berkaitan dengan graf bar mudah. Okey, graf garisan pula. Sempatlah 11.5 kita habis, ni dah 11. Sempat kita habiskan untuk tajuk graf jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, untuk esok kita fully kita tambah sikit untuk pentafsiran, taksir, cara mentafsir graf, cara mentafsir jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Esok untuk mentafsir. Jadi mentafsir dengan pentaksiran. Dua benda. Okey, hari ni kita habiskan setakat graf gabungan. Okey, ciri garisan mudah. Ciri-ciri graf garisan mudah dilukis secara garisan yang memanjang. Yang cikgu tunjuk tadi. Garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar. Tunjuk tunjuk jembok. Okey, kalau graf garisan graf garisan dia gini. Garisan yang menegak. Ni perubahan. Ni kalau turun balik ni, contohlah peningkatan kes COVID. Ni yang cikgu ingat 3377. Bila? 2 hari lepas. Ni paling tinggi. Katalah selepas kerajaan melaksanakan PKP ni, grafnya menurun. Menurun ni curam lah. Curam ni menunjukkan perubahan yang ketara. Katalah hanya 2,000 kes sahaja. Kita doa-doa lah supaya kes COVID ni menurun. Jangan stay menambah gini. Semua aktiviti akan terbantut. Sekolah pun tak boleh pergi. Asyik dengan online saja tak best juga kan. Mesti nak berada di dalam kelas. Okey. Jadi ini yang menurun ni
Yang curam ni menunjukkan penurunan yang ketara. Kalau yang meninggi gini menunjukkan kenaikan yang ketara. Kalau dulu kes COVID kita dulu 1056 kes sahaja. Lepas tu yang tertinggi 2-3 hari lepas 3377 kes positif harian. Okey. Inilah menunjukkan peningkatan yang ketara. Ni penurunan yang ketara yang perlu ada dalam graf garisan berdasarkan maklumat yang awak dapat. Kalau tak ada perubahan pun biasa dia adalah perubahan, sama ada meningkat atau menurun. Sama ada peningkatan dan penurunan itu sama ada ketara atau tidak, itu bergantung kepada data yang awak dapat. Okey, dah stop. Graf menggunakan garisan untuk menunjukkan suatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Yang ni awak boleh baca kegunaan dia, ciri dia boleh baca. Cuma cikgu nak tunjuk cara nak melukis. Cara nak melukis graf. Cara nak membina graf. Ni mesti ada tajuk, mesti ada paksi menegak, paksi mendata, skala, sumber. Lepas tu boleh ni ciri-ciri inilah setiap data ni. Ni pun petunjuk juga orang, 1000 orang. Ni menunjukkan 1000 orang. Ni kira sejuta dah ni. 1000 pula sini kat sini. Ni menunjukkan sejuta dah ni. Sebab tu kalau macam tak, ini menunjukkan sepatutnya dia tak payah tulis kat sini. 1000 ni tak payah. Kalau 1000 ni menunjukkan penambahan kepada kosong-kosong kat sini. Kalau tak nak tulis dalam bentuk nombor, tulis dalam bentuk nilai saja. Katalah juta ke 1000 ke 1000 orang. Okey, ratus orang tak tulis ratus. 1000 atau juta yang unit kat sini. Ni tahun kat sini. 2010, 11, 12, 13, 14. Ini menunjukkan tahun-tahun yang mencatatkan guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Sumbernya Jabatan Perangkaan Malaysia 2014. Paksi mendata menunjukkan tahun. Ni paksi yang mendata ni menunjukkan tahun. Paksi yang menegak ni menunjukkan guna tenaga. Okey. Dah, graf gabungan pula. Okey, graf gabungan ciri-ciri merupakan gabungan graf bar mudah dan graf garisan. Menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Ni yang bar ni mewakili jumlah hujan. Yang garisan ini mewakili suhu. Paksi ini mewakili jumlah hujan. Paksi yang ini menunjukkan suhu. Okey. Paksi yang mendata bawah ni menunjukkan bulan. Sumbernya climate data. Climate tu bahasa Inggeris, data bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, climate data. Gitu. Tajuk. Ni. Jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017.
Yang pelajar sering buat salah iaitu tertinggal ni unit ni. Hujan unitnya mm. Suhu unitnya darjah Celsius. Ni cikgu nak ingatkan jangan tertinggal ni nanti tak dapat markah. Bila tertinggal ni tak dapat markah. Ni bulan ke apa. Dia dah tulis ni Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember dia dah tulis. Tetapi dia lupa tulis bulan. Jadi lupa tulis bulan ni masalah kepada markah awak. Jangan main-main JFMA ni semestinya semua cikgu dah faham sebenarnya. J tu apa, F apa. Tetapi dari segi pemarkahan dia tak boleh mengatakan cikgu tu dah faham gitu. Pelajarlah yang perlu memaklumkan kepada guru ataupun memastikan maklumat yang awak nak pamerkan itu difahami oleh guru. Jadi barulah dapat markah yang banyak. Ni markah tajuk. Ni markah unit. Spasi X, spasi X, spasi Y. Lepas tu ni graf. Graf bar, graf garisan. Ni semua markah ni. Setiap satu ni, setiap bulan ni kalau betul 150 berapa? 150. Kalau betul. Baru dapat markah. Itu teknikalnya. Itu yang perlu awak memahirkan. Menggunakan topik ini ni perlu ada kemahiran. Okey, langkah-langkah membina jadual. Okey, yang ni cikgu nak bagi nota berkaitan dengan ni. Okey, cara melukis dan mentafsir graf bar kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Ini contoh kerja lapangan kerja lapangan yang perlu dibuat pada tahun 2019. 2019 kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Tak silap cikgu ni 2019 Okey. Dalam kerja kajian lapangan ni perlu awak terjemahkan dengan melukis graf bar dan juga mentafsir graf bar. Mentafsir kita belum belajar lagi. Jadi melukis kita dah belajar tadi. Cara dia macam mana? Ni cara melukis graf bar. Buka sikit. Okey, cara melukis graf bar. Graf adalah bentuk grafik atau visual yang menunjukkan pertalian di antara satu pemboleh ubah, variable dengan satu pemboleh ubah yang lain. Ni bahasa yang tinggi lah. Kalau dalam buku teks tadi dia tak sebut pemboleh ubah. Yang cikgu tadi sebut pemboleh ubah, variable ni. Maksud dalam bahasa Inggeris. Ni bahasa yang tinggi sebenarnya. Cikgu buat master di peringkat tertinggi. Ni perlu ada perkataan-perkataan ni. Tapi di sekolah-sekolah ni dia tak panggil variable, dia panggil satu data dengan data yang lain. Ataupun pemboleh ubah untuk cikgu sebut sebagai untuk memahamkan awak. Mungkin subjek matematik dia ada pemboleh ubah. Sesebuah graf boleh mempersembahkan maklumat dan data dengan lebih jelas dan mudah difahami atau dilihat. Terdapat beberapa jenis graf termasuk graf bar mudah, graf garisan mudah, graf bar berganda. Graf garisan berganda, graf gabungan, graf graf gabungan, graf majmuk ni tak adalah. Okey, graf bar mudah. Antara graf yang paling kerap digunakan adalah graf bar mudah. Ianya digunakan untuk mempamerkan data yang boleh dikira seperti kenderaan, orang, haiwan dan sebagainya. Selain itu, ia juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang sedang dikaji
graf mudah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Okey, yang ni cikgu dah baca tadi, tak perlu lagi. Cuma cikgu nak tunjukkan bagaimana sesebuah graf itu boleh dikatakan dapat markah banyak ataupun cantik lah. Bila cikgu tengok tu memang pelajar ini dapat membuatkan cikgu bagi markah tinggi. Macam ni. Ni bar dia ni diwarnakan. Katalah awak tak ingat bawa pensel warna. Boleh menggunakan pen warna-warna. Pen warna-warna ni mesti pelajar ada sekarang. Pelajar zaman sekarang dia adalah pen warna-warna ni. Okey, boleh warnakan ikut ikut petunjuk awak ni lah. Okey. Apa yang cikgu nak tunjukkan tadi berkaitan dengan cara nak mentafsir jadual. Cara nak bina jadual. Langkah-langkah membina jadual. Bila awak dah dapat jadual macam ni, ni jadual yang mentah dipanggil. Jadual mentah. Ni jadual mentah. Jadual mentah ni maksudnya awak kena tulis. Aiman jalan kaki, tulis. Bukan lagi awak susun jalan kaki berapa, bas berapa, kereta berapa. Itu belum lagi. Cuma sekarang ni awak dapat senarai dalam kelas awak. Lepas tu awak pergi tanya, Aiman kau datang dengan apa? Jalan kaki. Okey, tulis jalan kaki. Arif, kau datang dengan apa sekolah? Kereta. Tulislah kereta. Bala Murugan. Bala. Kau datang sekolah dengan apa? Saya datang dengan jalan kaki saja. Okey, Bong. Datang dengan basikal. Ciseng. Datang jalan kaki. Jadi awak kena tulis dengan ni. Ini dipanggil data mentah. Data mentah ni awak kena tulis satu-satu. Bila dapat senarai pelajar kelas awak tu, awak pergi tanya dia. Pergi tanya tu menunjukkan berlakunya soal sidik. Soal sidik lah. Tanya. Lepas tu barulah awak bina kekerapan. Bina kekerapan macam ni. Bas berapa orang? Basikal berapa orang? Jalan kaki berapa orang? Kereta berapa? Motosikal berapa? Macam tu. Jadi bila awak susun-susun macam ni, dia akan keluarlah. Bila diringkaskan, dia akan keluarlah macam ni. Untuk kerja lapangan, awak tak perlu terjemahkan dalam laporan awak berkaitan dengan ni. Data mentah apa tak perlu tulis dalam laporan awak. Awak kena tulis yang ni je. Awak kena bina jadual yang dalam bentuk ringkas ni. Ini je. Ni. Lepas tu ada sumber soal sidik. Okey, macam ni cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke SMK Orchid pada tahun 2017. Yang ini perlu ada dalam kerja lapangan. Yang ini untuk kiraan awak sahaja. Yang ni pun untuk kiraan awak sahaja. Kaedah awak untuk membina jadual. Okey. Dah. Membina jadual senang saja. Nyatakan 3 langkah untuk membina jadual berdasarkan maklumat yang diperoleh. 3 langkah. Okey, mana cikgu nak tanya siapa ni? Mana? Daniel Kamarul. Berapa langkah? Boleh sebut langkah untuk bina jadual tak? Daniel Kamarul. Ke dah tidur Daniel. Ada tak Daniel? Ya. Sebutkan langkah. Langkah-langkah membina jadual. Sebut. Tengok dekat awak punya textbook. Dalam Telegram pun boleh.
Kat sini pun boleh. Awak baca yang ni lah. Kan ni Daniel. Nombor 1 ni baca. Data dan maklumat yang diperoleh harus disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difaham dan ditasfir. Okey, yang tu langkah pertama. Langkah kedua? Pindah jadual kekerapan, lepas tu ringkaskan jadual dalam bentuk yang lebih mudah. Ringkaskan jadual dalam bentuk yang lebih mudah. Yang inilah yang lebih mudah. Yang inilah yang perlu awak lukis dalam kerja lapangan nanti. Okey, terima kasih Daniel. Okey, langkah-langkah membina graf bar mudah. Graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Di 3 sekali ni. Okey, ini awak dah dapat jadual. Bila awak dah dapat jadual, barulah awak boleh bina graf. Sama ada bina graf bar mudah ataupun bina graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Graf gabungan ni dia data yang berlainan. Okey. Langkah membina graf bar mudah. Siapa nak panggil ni? Muhammad Arif. Muhammad Arif. Okey, baca ni. Langkah pertama. Lukiskan paksi mendata dan paksi menegak di atas kertas graf. Paksi menegak menunjukkan bilangan murid, manakala paksi mendata menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Pilih skala yang sesuai untuk menunjukkan bilangan murid mengikut cara mereka datang ke sekolah. Tandakan skala pada paksi menegak. Skala menegak 1 cm mewakili seorang murid. Okey, terima kasih Arif. Langkah pertama tadi, bila awak dapat kertas graf, awak kena lukiskan. Bila dapat kertas graf, terus lukiskan paksi mendata. Paksi mendata dan juga paksi menegak. Okey, sama ada nak mendata dulu ke menegak dulu terpulang. Okey, biasanya kita kena lukis yang mendata dulu. Sebab yang mendata inilah yang adanya bar-bar ataupun item-item yang perlu dilukis. Kalau awak terlajak buat mendata ni tak cantik. Jadi kembang macam tadi. Kembang mana ni. Ni. Kalau terlalu lebar mendata dia kembang macam ni lah dia punya data, dia punya bar tu. Kalau awak nak buat keding sikit, kembang keding keding sikit, pendekkan yang mendata ni. Mendata ni pendek sikit, jadi graf bar dia cantik lah, cun macam ni. Cun macam ni, macam dalam. Cun macam awet amang. Ni macam ni. Inilah kecil, cantik macam ni. Okey, langkah yang kedua. Langkah kedua, siapa cikgu nak panggil? Perempuan boleh tak? Ke pemalu? Emma? Boleh? Boleh cikgu. Boleh Emma, silakan. Langkah yang kedua Emma. Ni. Lukiskan bar-bar mengikut cara murid datang ke sekolah. Satu bar menunjukkan satu cara kedatangan murid ke sekolah. Tinggi bar menunjukkan bilangan murid. Okey, ini langkah, terima kasih Emma. Langkah yang kedua, kita perlu lukiskan bar-bar mengikut cara murid datang ke sekolah. Yang tadi cikgu dah drawing, cikgu dah genboard tu. Inilah yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, satu bar menunjukkan satu cara kedatangan murid ke sekolah. Ketinggian bar pula menunjukkan bilangan. Tadi Emma dah baca. Tinggi bar itu menunjukkan bilangan murid. Yang paling tinggi tu apa dia? Dia tengoklah. Jalan kaki tak silap cikgu tadi. Yang paling tinggi. Yang paling ramai
datang ke sekolah dengan jalan kaki. Okey, langkah yang ketiga. Perempuan lagi lah. Baru Adil ya. Mana? Afrin Sofia. Afrin. Mana Afrin? Afrin. Silakan Afrin. Tak ada. Tak ada Afrin. Lisa Kristina ada tak? Ya, cikgu. Lisa. Silakan Lisa. Nanti cikgu share screen. Okey. Langkah yang ketiga. Lorek atau warnakan setiap bar. Gunakan lorekan atau warna yang berlainan. Labelkan paksi mendata, paksi menegak, skala graf, bar dan tajuk. Sediakan penunjuk bagi setiap bar. Okey, nota dia tidak terdapat satu cara yang khusus untuk menghasilkan graf bar mudah. Graf bar mudah ni tidak ada satu cara yang khusus. Walau bagaimanapun, langkah-langkah di atas boleh dijadikan sebagai rujukan. Contohlah tadi. Terima kasih Kristina. Contoh tadi, cikgu cakap tadi, tak kisah sama ada lukis mendata dulu ke menegak dulu. Okey, ini bukan bergantung pada seorang individu lah, sama ada dia nak garis menegak dulu atau mendata dulu. Cuma tadi cikgu bagi rasionalnya lukis mendata dulu untuk elakkan daripada kita punya bar dalam tu terlalu mengembang. Jadi dia tak cantik. Kalau bar yang tinggi-tinggi, kalau dia kembang, kira ngam lah. Kalau bar yang kecil-kecil ni, yang rendah-rendah macam ni, bila kembang, dia tak berapa ideal untuk graf. Okay. Itu maksud dia tidak terdapat satu cara yang khusus untuk menghasilkan graf bar mudah. Walau bagaimanapun, soal kembang ke keding ke tadi, dia tidak ada markah pun. Cuma untuk sedap memandang saja. Jadi kesesuaian, ada markah kesesuaian ada markah kesesuaian dan juga markah apa tu dia adalah markah yang katalah graf bar ini 20 markah. Kenapa pelajar ni tak dapat 20 markah? Markah itu yang ditolak. Kesesuaiannya contoh dia warnakan tak berapa cantik. Jadi kurang markah situ. Ataupun graf tu memanjang dengan memendek ni tak ikut turutan. Macam ni tak ikut turutan ni. Dia main letak je. Sepatutnya masa bina jadual dia kena bina yang paling banyak ni mula-mula ataupun yang terakhir. Barulah graf awak nampak macam dalam buku teks ni. Dalam buku teks ni macam ni. Ni. Jadi ideal lah. Sebuah graf dia nampak menaik gini. Cantik lah. Ini berlaku disebabkan oleh penyusunan. Tetapi kalau dari segi tahun, katalah tahun kita tak boleh ubah. Katalah ini 2016, 2017, lepasnya 2018, 19, 20. Tak boleh awak mentang-mentang cikgu cakap kena ikut kalau rendah naik kan. Kalau macam tu awak letaklah rendah tu 2020 kat depan. Lepas tu 2019 ini. Situ 20, lepas tu ubah pula 2017, 2016. Tak boleh lah macam tu. Untuk ini awak susun sendiri boleh. Bila yang awak susun sendiri ni boleh buatlah ikut kaedah menaik macam tu. Okey, seterusnya berkaitan dengan langkah yang membina graf bar mudah berdasarkan jadual 1.6. Okey. Jadual 1.6 guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia. Okey. Yang ini cikgu sambung besok disebabkan masa kita dah tak ada
5 minit lagi, cikgu buka peluang untuk siapa-siapa pelajar yang nak bertanya untuk hari ni. Ada tak apa yang tertinggal ataupun tak faham, boleh tanya terus. 5 minit cikgu buka untuk kita berkomunikasi. Tak adalah cikgu ni cakap sorang-sorang. Ada feedback antara pelajar dengan guru. Mana siapa nak tanya boleh. Emir Daniel. Anak buah cikgu Emir Zaihan. Emir Daniel. Ada tak soalan? Tak ada. Siapa-siapa boleh volunteer nak bagi soalan. Ezri Luqman. Nafis Mazlan. Najah. Putri Azhari. Kristina Alia. Rania Adlina. Rasha. Sanjita Devi. Oh, ada Indian. 2 orang Sanjita. Mana Sanjita? Ada tak? Sanjita. Boleh respon? Tak ada. Cikgu. Siapa? Siapa ni? Akil. Akil Ishraf. Okey, ya. Nak tanya cikgu. Yang ya. Kan ada graf yang kena color kan tu kan? Ya. Kalau kita buat corak, contoh time pressure tu color kita tak ada color pencil. Okey, boleh. Kita boleh buat corak ke? Boleh. Membezakan. Okey, nanti cikgu jawab. Akil, untuk pertanyaan Akil, terima kasih untuk pertanyaan Akil mewakili kawan-kawan. Ada di kalangan pelajar dia tak bawa pensel warna. Biasalah berlaku macam ni. Tetapi kita boleh gunakan pensel untuk corakkan. Katalah corak cikgu tunjuk dalam Genboard Okey, ni graf bar. Okey, yang ini awak boleh corakkan macam ni, macam ni. Yang sebelah sini gini pula. Asalkan nampak perbezaan. Ini bulat kan ke apa ke. Barulah menunjukkan petunjuk. Sebab markah petunjuk ni markah yang tinggi jugalah markah petunjuk ni. Sebab dia melibatkan sini, dan melibatkan sini. Kalau sini dah berapa markah ditolaknya, petunjuk lagi. Jadi rugi markah awak. Untuk elakkan daripada tinggal macam tu, alasannya tak ada pensel warna, awak boleh corakkan macam ni ataupun ikut kreativiti awak lah. Asalkan dia nampak perbezaan. Okey, ni. Nampak Akil? Tak nampak. Cikgu tak present. Oh, cikgu tak present. Tak present cikgu, cikgu tak present. Okey. Sekejap. Ni, macam ni. Nampak? Nampak. Okey. Ni contoh kalau tak ada pensel warna, ni petunjuk dia kena ni sama macam ni kan. Katalah awak tinggal macam ni je, markah awak akan hilang kat sini. Sini hilang. Dan petunjuk pun hilang juga. Jadi rugi markah awak untuk keseluruhan graf. Jadi untuk elakkan daripada awak tinggal kosong macam tu,
Awak kena warnakan dengan pensel je. Corakkan macam ni. Ikut kreativiti awak lah. Macam ni. Okey, asalkan nampak perubahan. Okey, kalau ada bar lagi, macam mana? Awak nak conteng-conteng macam mana? Belah sini ke? Yang penting, yang digambarkan dalam ni, ada dalam petunjuk. Baru markah awak petunjuk pun awak dapat. Markah sini setiap komponen pun awak dapat. Itu pentingnya kita ada kemahiran melukis graf dan juga membina jadual. Okey, siapa lagi nak tanya? Boleh silakan. Ada tak? Putri Azhari. Ada. Rania Adelina. Rania Adelina. Rasha. Mana Sanjita tadi? Ya, ada. Rania ada? Ada cikgu. Ada soalan? Oh, tak ada. Oh, tak ada. Awak je ada Sekolah mana Rania? TKC ke? Tak, SMK Cyber. Oh, Cyberjaya awak lah. Cyberjaya. Okey. Bagus. Kalau tak ada, kita boleh stop lah kelas kita hari ni. Dan video ini cikgu akan sebarkan dalam grup untuk awak tengok berulang kali pun boleh. Ataupun untuk rakan-rakan yang tertinggal tu pun boleh tengok juga. Arif, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. Arif, kita kalau boleh cikgu sebenarnya bila awak ni sekolah yang sekolah elit, cikgu pun bangga jugalah dengan korang semua kan. Jadi setiap kelas kena ada ucapan salam dan yang habis kelas kena ada terima kasih baru berkat awak punya ilmu. Okey, untuk itu cikgu silakan Muhammad Arif untuk ucapkan terima kasih lah untuk selesai kelas kita ni. Okey Arif. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Mewakili kepada kawan-kawan yang lain supaya kita boleh diberkati ilmu kita kekal lah sampai bila-bila. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu Alif.